Selamat malam, salam sejahtera. Malam ini aku nak bacakan satu ulasan yang luar biasa yang aku mahu Anda semua share supaya lebih ramai orang yang akan mengundi pada PRU 15 kali ini. Aku sesuai sedikit. Tajuknya ialah semua orang Malaysia mesti keluar mengundi. Tidak mengundi sama seperti pilih penyamun dan berasua. Itu kata-kata Kadir Jasin. Walaupun dalam tajuknya yang sebenar ialah, menurut Kadir Jasin, Melayu mesti keluar mengundi. Tidak mengundi sama seperti pilih penyamun dan berasua. Kluster Mahkamah UMNO mahu pilihan raya umum ke-15 diadakan segera. Kalau boleh, hari ini juga. Harung banjir pun tak apa. Mereka seolah-olah tidak peduli lagi kepada rakyat jelata. Hatta, ahli sendiri pun dibuang dan digantung kerana menegur ketua mereka. Siapa lagi kalau bukan Zahid Hamidi. UMNO sudah jadi parti kuku besi. Kita faham. Mereka terdesak. Tengok, coba di titi ai capi mereka Muhammad Najib Abdul Razak disumbat ke penjara. Kalau bekas Perdana Menteri pun boleh masuk penjara, apalah sangat mereka semua yang lain. Tak apalah. Hak mereka menuntut dan mengugut Ismail Sabri, Perdana Menteri dari parti mereka sendiri. Hak dan tanggung jawab kita adalah keluar mengundi. Sebaik yang boleh, kita pilih wakil parlimen dan Dewan Undangan Negeri yang terbaik. Tolak yang tidak baik dan sekat yang jahat. Kita sudah mula dengar banyak orang lama, orang tua, orang buangan, orang serpihan, dan macam-macam lagi orang hendak bertanding semula. Itu pun hak mereka juga. Jangan dihalang-halang. Boleh jadi mereka sangat bangkai sudah rebut dan bau busuk sudah hilang. Tetapi mereka lupa rangka dalam almari masih boleh diheret keluar untuk tontonan. Luka lama berdarah semula. Anak cucu dan boleh jadi juga cucu cicit yang sebelum ini tidak tahu akan tahu dan tanggung malu. Masa perbuatan celah mereka didedahkan, media massa arus perdana di bawah kawalan. Penyebaran skandal boleh dihadkan. Itu pun sedikit sebanyak keluar juga. Sekarang zaman media sosial. Maklumat dan penyebarannya berada di hujung jari. Boleh di Google dan dikongsi. Apatah lagi yang musuh lama masih ada dalam arena. Cerita kotor 2 atau 3 dekad lalu pasti akan bangkit, diungkit semula seperti hantu bangkit. Untuk selamat dan pulihkan Malaysia, kita kena keluar mengundi. Jangan jadi pengkhianat kepada diri sendiri. Jangan jadi pengkhianat kepada diri sendiri. Tidak keluar mengundi lebih kurang sama dengan memilih penyangak, penyamun, dan berasua. Orang Melayu khususnya kena rasa malu, kata Kadir Jasin, yang mendabik dada mengaku bumi ini milik mereka adalah Melayu. Tetapi yang banyak tidak mendaftar jadi pengundi juga Melayu, kata Kadir Jasin. Yang banyak tidak keluar mengundi pun Melayu juga katanya. Tidak hairanlah, kata Kadir Jasin, setelah 60 tahun lebih bertempik sorak melaungkan merdeka, kampung semakin tergadai, hidup semakin sengsara. Melayu wajib keluar mengundi, tolak kejahatan. Mereka dalam bahaya menjadi hamba baru kepada parti-parti politik yang memperalatkan agama dan bangsa serta mengamalkan feudalisme dan kasta. Bukan orang Melayu saja, malah semua rakyat jelata Malaysia. Setahun lalu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menganggarkan 5,8 juta warga negara Malaysia 18 tahun ke atas belum mendaftar. Mulai 14 Januari tahun ini, semua warga negara berumur 18 tahun ke atas dan pada 31 Disember 2021 akan didaftar secara automatik.
Nah, itulah dia ajakan luar biasa daripada Eka Dirjasin yang mengatakan bahwa Melayu mesti keluar mengundi, tidak mengundi sama seperti pilih penyamun dan perasua. Sebarkan berita ini, sebarkan rencana ini, sebarkan ulasan ini supaya semua orang pergi mengundi beramai-ramai. Jangan sampai Anda menjadi pengkhianat diri sendiri kerana tidak mengundi sama seperti pilih penyamun dan perasua. Tinggalkan komen Anda, kita jumpa lagi. Bye-bye. Selepas beberapa hari, Ismail Sabri Yaakob memberikan keputusan bahwa beliau mengatakan debat melibatkan calon-calon Perdana Menteri untuk pilihan raya kali ini adalah satu perkara yang bukan budaya Malaysia. Hari ini sekali lagi Ismail Sabri Yaakob tampil membawa kejutan besar kepada Anwar Ibrahim, Muhyiddin Yassin dan Tun Mahathir Mohamad. Ataupun 3 orang individu yang bakal menjadi Perdana Menteri ini, yaitu Ismail Sabri Yaakob, Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim. Kemarin Muhyiddin telah menyatakan kesediaannya untuk menyahut debat tersebut. Tapi hari ini tampil pula Ismail Sabri Yaakob dengan jawapan yang lebih mengejutkan kita semua apabila Ismail Sabri Yaakob menjawab bahwa debat tidak bawa hasil, kata calon Perdana Menteri UMNO, beri alasan lagi. Beliau kata debat tidak membawa hasil. Jadi kalau begitu, kenapakah ada dalam perdebatan di mana-mana untuk pendidikan pula? Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sekali lagi mengulangi pendirian. Tidak mahu menyahut cabaran untuk berdebat yang dibuat oleh pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Calon Perdana Menteri dari UMNO itu kali ini memberi alasan debat tidak membawa sebarang hasil dan hanya setakat membawa penyokong bersorak dalam Dewan. Ia selepas pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin juga sudah menyatakan kesediaan untuk menyahut cabaran tersebut. Yang aku hairan, mengapa Perdana Menteri daripada UMNO seakan-akan jarang sekali bersedia untuk menyahut cabaran untuk berdebat. Bahkan di semasa Najib Razak menjadi Perdana Menteri dahulu, banyak kali diajak berdebat oleh pemimpin-pemimpin pembangkang. Tetapi Najib Razak tidak bersedia, tidak mahu berdebat. Tak tahulah kenapa mereka tidak berdebat, tidak mau berdebat, padahal mereka Perdana Menteri. Najib hanya bersedia menjadi menyahut cabaran berdebat hanya apabila beliau diambang, dimasukkan dan disumbatkan dalam penjara. Barulah dia bersedia menyahut cabaran untuk berdebat dengan Anwar Ibrahim. Itu pun dalam debat tersebut terlampau banyak syarat telah diberikan dalam debat tersebut. Saudara-saudara yang dihormati sekalian, calon Perdana Menteri dari UMNO itu kali ini memberi alasan debat tidak membawa sebarang hasil dan hanya setakat membawa penyokong bersolak dalam Dewan. Saya sudah mengatakan dari segi debat, ini tidak membawa hasil pun, kata Ismail Sabri Yaakob. Setakat habis debat, habislah. Orang ini bawa penyokong, orang itu bawa penyokong, dan penyokong bersorak-sorak dalam Dewan. Itu saja. Kalau begitu, kalau tak mahu ada penyokong yang dibawa, tak apa. 1 lawan 1 lawan 1. Buat secara tertutup, tanpa ada penyokong langsung, dibuat secara live. Masa itu memang tak ada akan bersorak. Hanya mereka bertemu mata, 1 lawan 1 lawan 1. Jadi tidak adalah bersorak-sorak seperti yang dinyatakan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia ini. Menurut Ismail Sabri Yaakob, kita dalam kerajaan lebih daripada berdebat. Kita pastikan apa yang dirancang dan diumumkan dilaksanakan. Kalau timbul masalah seperti kos sara hidup meningkat, kita akan tengok keadaan ini untuk mengurangkan beban rakyat. Tugas kerajaan itu banyak dan tugas kita bukan setakat bercakap, tetapi juga melaksanakan, katanya dipetik laporan bernama Hari Ini. Ujar Ismail Sabri Yaakob lagi, pihak pembangkang boleh bercakap apa sahaja yang mereka mahu. Tetapi berbeza dengan kerajaan apabila setiap janji yang dibuat perlu ditunaikan. Mereka tidak perlu melaksanakan kerana mereka tidak akan dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan
perkara yang diperkatakan.